Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari kali ini pula saya akan menunjukkan konfigurasi bagi roaming profile. Kita akan buat mapping drive pada klien, pada user klien, dan juga kita akan buat file screening dan kota bagi ruang penyimpanan user. Baik. Seperti biasa, saya akan tunjukkan satu contoh. Di sini saya ada sediakan dua jenis virtual machine, Windows Server dan Windows Client. Okay, Windows Client adalah Windows 7, manakala Windows Server adalah Windows Server 2012. Okay, ini adalah merupakan rentetan daripada konfigurasi yang telah kita buat sebelum ini. Di mana Windows Server kita dah pun configure Active Directory, DHCP dan juga DNS, dan Windows Client kita pun dah memperolehi alamat IP secara DHCP. Dan kalau anda lihat kat sini, kita punya PC client ni dah pun join domain, iaitu skills.com. Okay, jadi saya akan buat atau menunjukkan kepada anda berkenaan tentang roaming profile. Okay, apakah itu roaming profile? Roaming profile ni ialah di mana kita akan createkan satu folder penyimpanan profile untuk setiap user. Maknanya setiap user yang login kepada Windows 7 ni, contohnya terminal server 2012 ke, terminal user 01 ataupun main user 01, apabila dia login ke Windows server Windows 7, dia akan kita akan dapati dekat server ni akan ada wujud satu profile dia disimpan sini. Dan juga kita akan buat dekat Windows 7 ni ada map drive, map drive. Maknanya kalau kita pergi ke komputer ni, dia akan ada satu lagi drive kat sini. Mana apa kita simpan kat sini akan ada dekat Windows Server. Baik, mula-mula sekali kita akan mula sekali kita akan wujudkan satu lagi drive, iaitu partition untuk backup sebagai data, dan kita tak simpan kat dalam C, kita simpan kat dalam partition D. Untuk virtual machine server ni saya mempunyai satu partition saja, iaitu C. Jadi saya kena create satu lagi partition dekat Windows Server ni lah. Apa perlu anda buat ialah kita tambah satu lagi hard disk dekat Windows Server 2012 ni. Cara dia ialah kita pergi dekat Windows Server dan kita klik bahagian setting, dan kita klik dekat add, dan kita ambil hard disk dan kita klik next. Kita gunakan SCSI punya port, and then kita buat create a new virtual disk, and then size dia contoh saya masukkan 60GB. Tak payah buat apa. Dan kita ambil split virtual disk into multiple files. Tujuannya kita boleh copy partition tersebut kepada virtual machine yang lain. Kita klik pada next. Finish saja. So kita dah pun masukkan satu lagi buah hard disk, sebagai kita masukkan sebagai data lah kat sini. Ini untuk C dia, yang ini adalah untuk partition D dia. So klik butang OK. Walau bagaimanapun, kalau anda lihat kat sini, partition yang ataupun hard disk kita masukkan tadi tidak tak wujud. Jadi apa yang perlu anda buat ialah anda kena aktifkan partition tersebut, D tersebut, supaya kita boleh akses lah. Cara dia ialah pergi dekat butang start ni, right click, ambil kepada disk management. Dan bila buka tertingkap disk management ni, kalau anda lihat, ini adalah kita punya C, partition C kita, dan ini adalah hard disk yang baru kita masuk tadi lah. Sekali dia unlocated, dan satu lagi kalau anda lihat sini dia offline. So macam mana kita online kan dia, ialah kita klik kat sini, kat kawasan disk ni, disk satu ni, tekan kat sini kat sini, kat online ni. Kita dah online kan, nampak? Bila kita buat ini, dia tak ada keluar offline lagi. So lepas dah online kan, kita kena initialize disk. Bila initialize disk ni, dia akan detect kita punya hard disk ni sebagai, kita akan buat sebagai master boot record lah. Ni partition untuk create partition. So klik OK. So dia dah online, and tetapi bagaimanapun dia still lagi unlocated. Unlocated ni maksudnya partition dia belum diwujudkan lagi lah. So kita, dan juga belum kita buat partition, belum buat format di partition ni. So kita kena klik sebelah kanan, kita ambil new simple volume. Ulang balik semula, klik sebelah kanan, ambil new simple volume.
klik butang next. Ok, kalau anda klik butang next, anda akan menggunakan keseluruhan 60GB tu untuk satu partition dekat di satu ni lah. So next saja. Ok, so ini adalah drive letter. So dia akan assign kepada E. Kenapa? Sebab kita punya D dah digunakan oleh CD-ROM, DVD-ROM. Ok, so next saja. Ok, so kita akan format dan kita namakan label sebagai data, contohlah data. Dan kita boleh tekan next, finish. So tekan format. Ok, ambil masa sedikit. So kalau anda lihat sini, dia dah siap pun proses untuk format, dan dia dah pun createkan partition dekat drive E, dan kita namakan sebagai data. Dan kalau anda lihat dekat folder ni, kita akan ada satu partition yang kosong lagi, kosong. Ok, ok, baik. So apabila dah siap partition E ni, ok, kalau anda lihat bergantung pada soalan, di mana dia akan minta kita aktifkan roaming profile, dan kita simpankan dekat profile dan username, dan kita kena buat satu lagi folder home. Ok, tujuannya kita nak masuk apa data dalam folder home. Ini untuk tersimpan profile punya maklumat user, dan ini adalah merupakan data punya user punya data lah, simpan kat sini. Ok, macam ni nak buat ya. Ok, apa yang perlu anda buat ialah dekat partition E ni, kita buat dua folder. Kita klik sebelah kanan, kita ambil new folder, dan saya namakan sebagai profile. Ok, so ada dua folder yang dah dibuat. So kalau anda lihat ni, ada S homes, ada OS juga. So kita namakan dia sebagai S. Ok, so kita dah createkan dua folder di dalam partition E ni. Dan apa perlu anda buat ialah kita akan sharingkan kedua-dua folder ni. Share specific people, dan kita ambil sebagai everyone lah, mana semua boleh read and juga write. Share, done. Dan begitu juga dengan home folder, share specific people, everyone, add, kita setkan pada permission dia read and juga write. Ok, after kita dah siapkan sharing kedua-dua folder ni, ok, apa perlu kita buat ialah ok, ni saya tutup dulu. Ni saya tutup. Ok, di mana saya akan pergi dekat tools, pergi dekat active directory users and computers, dan saya highlightkan ke semua user yang kita dah create. Ok, kita highlightkan ni, dan kenapa kita highlightkan semua? Ok, jangan highlightkan yang bahagian group, kita hanya highlightkan bahagian user saja. Klik sebelah kanan, kita ambil bawah sekali properties, dan pergi ke bahagian profile. Ok, so untuk buat roaming profile, kita akan tick dekat user profile ni, profile path ni. Ok, ini kita akan tentukan dekat lokasi mana kita akan masukkan maklumat profile tu di dalam server. So apa perlu anda buat ialah pergi kat folder yang kita dah buat profile tadi ni, kita klik sebelah kanan, and then ambil bahagian properties bawah sekali, dan pergi bahagian sharing. Apa perlu anda buat ialah anda highlightkan bahagian network path ni, dan kita copy ke semua dia punya link ni lah, dan kita paste kat sini. Tambah satu lagi, slash atos username. Ok, macam inilah. Ok, ni kita di mana setiap user yang login, dia akan simpan profile dia dalam Windows Server, folder profiles, dan setiap folder bagi user lah. Dan untuk home folder pula sama juga. Pergi dekat home ni, kita klik sebelah kanan, kita ambil properties, pergi bahagian sharing, kita highlightkan semua dekat network path ni, copy, dan kita pergi kat bahagian connect,
dan kita paste kat sini. Sama juga macam kita buat profile tadi, slash tambah lagi username. Okay, kenapa saya klik dekat connect ni? Sebab bergantung pada soalan lah. Sebab soalan ni dia minta map drive untuk Y. Kalau ada Y, so kita klik dekat Y lah. Kita pergi dekat Y dan kita klik apply. So kalau tak ada masalah, so dia ok. Kalau ada error, dia akan beritahu error. Ok, so kalau ni kita tutup. Dan kalau anda lihat, contoh kalau saya buka satu terminal user ni, properties, profile dia, nampak dia dah set kat bahagian sini. Okay, contohnya kalau kita nak uji, mudah saja. Ni boleh tutup. Pergi kat Windows Client ni. Ok, saya try log out dulu. Log off. Ok, saya masukkan, saya login. Contoh saya masuk terminal user 3 kan. Ok, so saya login pada terminal 3, terminal user 3. Dan memandangkan ni pertama kali dia masuk sebagai terminal user 3. So kalau anda lihat dekat bahagian folder ni, anda pergi kat bahagian computers, nampak dia dah createkan untuk network location punya map drive lah. Ok, tujuan ni kalau contoh kalau saya klik kat sini, saya buat sesuatu dekat sini, saya simpan bitmap katakan. Ok, dekat Windows Client. Dan bila saya pergi kat Windows Server, saya pergi kat folder dia, dan partition D, partition E dengan home punya. Tadi kita pergi dekat terminal kita login pakai user 3 kan. Pergi kat terminal user 3, nampak dia ada. Kalau saya buat satu lagi, saya buat new text document dan saya namakan belah sebagai ni, dan anda lihat dekat Windows Client pun dah ada. So dia kasih pada dekat server. Betul juga dekat untuk profile. Ok, kalau anda lihat dekat profile pula, folder profile. Ok, nampak dia akan buat terminal 003. Kenapa saya buat 03 ni di wujud 03? Sebab saya dah login sebagai terminal user 03. Contoh kalau saya buat terminal user, saya masukkan sebagai main user. Ok, saya masuk sebagai sys user, sebagai main user. Ok, saya set masuk kat main user 02. Dan kalau anda lihat dia akan login. Ok, dan pergi kat Windows Server. Anda lihat nampak dia dah buat profile untuk main user 02, simpan kat sini. So apa-apa maklumat nanti dia akan simpan kat sini lah. Dan main user tu pun tak boleh access sebab profile orang kan. Ok, dah siap. Baik, seterusnya saya akan buat soalan untuk kita akan limitkan ruang home folder ni sebanyak 20 MB. Tujuan ni ialah di mana kalau anda lihat sekarang ni, setiap user dekat home folder ni dia boleh simpan data kat sini. So kita kena buat limit. Maknanya folder-folder ni kita buat limit supaya setiap user tak boleh melebihi limit yang kita benarkan. Contohnya kalau katakan setiap user ni kita limitkan dia sebagai 50 MB sahaja. Maknanya kalau data tu melebihi 50 MB, dia tak boleh simpan. Ok, macam mana nak buat dia? Ok, apa perlu anda buat ialah, ok, anda pergi kat bahagian tools. Ok, dan anda pergi kat sekejap, mana resource monitor. Oh, tak ada lagi kot, kita install. Pergi dekat bahagian manage, add roles and features. Next, next, next saja. Ok, dekat bahagian ni, ok, dia dah install sebenarnya. File server dah install. Ok, dekat bahagian server ni kita on dekat
file resource manager. Okay, kita tikkan kepada bahagian file server resource manager dan kita add features dan klik butang next saja, install. Okay, apabila dah siap succeed, okay, so kita close. Dan kalau anda lihat kat bahagian tools ni, baru dia wujud sini, file resource manager. Okay, pergi dekat file resource manager, and then okay, kat sini kita akan buat quota. Okay, macam ni kita nak create quota. Okay, apa perlu anda buat ialah dekat quota, kalau anda klik dekat quota management ni, okay, dia ada quota dan juga quota template. So kalau anda klik kat quota template ni, okay, kalau anda lihat kat bahagian quota templates ni, okay, ni adalah default template yang sedia ada. Dan contoh kalau saya nak limitkan sebagai kepada 20 MB, so tak wujud kat sini. So apa perlu kita buat ialah kita kena create dulu template, baru kita applykan template yang dah kita buat. So macam mana nak buat, kita pergi dekat create quota template. Okay, and then anda namakan sebagai, contohnya kita set kat situ limit 20 MB. Dan nak masuk description pun boleh, tak masuk tak apa, dan kita setkan sebagai 20 MB limited je. Dan kita klik butang OK. Okay, so bila anda klik OK, dapat dia ada 20 MB sahaja. Okay, dan kalau anda lihat, kita pergi kat bahagian quotas pula. Okay, template kita dah buat, kita pergi kat bahagian quotas, pergi klik dekat create quota. Okay, path dia kita pergi browse kat mana kita nak pointkan quota tersebut. Pergi kat E, dan kita pergi dekat homes dan klik OK. So kita klik dekat auto apply template and create quotas on existing a new subfolder. Maksudnya dia akan buat dekat subfolder tu lah. Kalau kita klik kat atas, maknanya home folder ni 20 MB saja. So yang ni kita akan create pada setiap folder-folder yang ada dekat home tersebut. So kat mana dia akan apply, kita klik kat sini, pilih dekat 20 MB yang telah kita buat tadi, limit 20 MB, dan kita klik create. Ok, so dia dah siap lah. Ok, dia dah siap. Ok, so kalau kita nak uji, contohnya saya pergi kat Windows Client pula. Saya pergi logout dulu. Ok, katakan saya masuk sebagai user, switch user. Saya masuk switch user, contohlah terminal 02 pula. Ok, saya login sebagai terminal user 02. Ok, so kalau saya pergi dekat folder ni, and then computers, ok, kat terminal user 2 ni, saya cuba nampak, kalau anda lihat dia ada limit kan, nampak total space 19 MB. So kalau kita klik sini, saya klik sebelah kanan, saya try copy, saya ambil satu contoh file yang mempunyai lebih daripada 20 MB. Contohnya saya ambil kat Windows, okay, katakan okay, contohnya saya ambil satu contoh, katakan dekat bahagian sistem ni ada, okay, sistem ni katakan size dia tak besar. Kita ambil sistem 32 lah. Ok, 1 gig lebih kan. So kalau saya try copy, saya copy dekat partition E, saya pastekan di sini. Ok, dari error. Kenapa? There is not enough space, sebab dah melebihi 20 MB yang telah kita setkan. So jadi cancel. Baik, seterusnya saya akan menunjukkan, selepas dah siap quota tadi, saya akan tunjukkan macam mana kita nak block apa file yang kita tak bagi untuk kita simpan pada
uh, pada sharing punya home lah. Okey, macam mana kita nak buat, iaitu kita pergi kat bahagian file screening management. Okey, sama juga macam kita create quota tadi, di mana kalau kita klik dekat file screen management, terdapat dua file screen dan file screen templates. So kalau anda klik kat templates ni, ini adalah merupakan file yang dah ada di template je lah. So kalau contohnya dalam soalan ni, dia minta kita untuk blokkan JPEG, bitmap dan MP3 dalam folder home. So maknanya apa-apa file yang mempunyai extension MP3, bitmap dan juga JPEG tak boleh simpan di dalam folder drive Y ni lah, map ni lah. Okay, apa perlu kita buat ialah kita pergi kat sini dekat file screen template dan anda klik dekat create file screen template sebelah kanan ni. Ok, contohnya saya namakan sebagai saya create dulu, saya klik create dulu. Ok, saya namakan sebagai block. Block apa nama-nama, contoh block JPEG lah contoh. Ok, JPEG. Ok, so file include ni, kita pergi kat sini anda klik tanda star titik JPG. So apa-apa extension adalah dia akan block JPEG punya file lah. Kita add lagi tadi apa, bitmap star dot bmp. Lalu kita add, dan satu lagi tadi apa, mp3. Maknanya mp3 pun tak boleh masuk sini, add. So ni 3 file yang seperti dalam soalan tadi kita akan block, iaitu JPEG, bitmap dan juga mp3. Ok, so kita akan dah siap ni dan kita klik ok saja, nama dan kita blockkan apa file yang kita nak. Ok, lepas dah siap, lepas tu kita pergi ke bahagian template name ni, kita namakan sebagai block juga. Block saja, ataupun nama spesifik lagi block JPEG je tadi, contoh lah. Dan kita tick dekat block JPEG ni. Tadi tak ada JPEG ni. So kalau anda lihat, kita pergi edit, ni yang kita dah buat tadi. Tadi tak ada sekarang dah ada. So anda klik ok. So dia akan ada sini, block JPEG. Ok, ni template yang kita dah buat. So kita pergi file screen dan kita klik dekat create file screen ni, yang kita tetapkan macam kita buat quota tadi, kat mana kita nak tetapkan dia. Pergi kat E dan kita pergi dekat homes dan kita klik ok. Ok, so apa yang kita nak buat, kita klik kat sini, drive property ni kita ambil block JPEG dan klik create. Itu saja. Contoh kalau saya nak pergi kat Windows client ni, okay, saya nak pergi terminal user ni, saya buang ni dulu, yang lama tadi, delete. Contoh okay, saya nak buat satu new bitmap atau bitmap image, saya klik sini, ada access denied sebab bitmap punya file tak boleh nak simpan sini. Tapi kalau saya buat new text document, boleh. So itu saja. So menjadilah kita punya file screen dan juga file quota kita. Ok, itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.